projek penenggelaman bot yang telah diturunkan aktiviti oleh pihak ABMN, iaitu beberapa bot yang bermula daripada tahun lepas, iaitu KM Sipadan, dan pada tahun ini ada lagi 4 unit akan dijadikan sebagai tukun rekreasi. Jabatan Taman Laut Malaysia yang juga dikenali sebagai JTLM ialah sebuah jabatan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia. Jabatan ini bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara sumber marin di 42 buah pulau taman laut di seluruh Malaysia bagi memastikan kelestarian sumber marin untuk selamanya. Taman laut diwujudkan supaya dijadikan kawasan perlindungan dan nursery bagi pelbagai hidupan marin oleh sebab ia mempunyai kepelbagaian sumber marin yang tinggi. Keadaan ini suatu masa nanti akan menyebabkan berlakunya limpahan keluar atau spillover sumber yang akan menyumbang pada peningkatan populasi di luar kawasan dan seterusnya menyumbang kepada stok perikanan. Tukun ini akan menjadi satu tarikan utama kepada peminat-peminat penyelam, terutama yang kita panggil sebagai wreck diving. Dalam pemilihan sebut harga yang dibuat oleh Jabatan Taman Laut, syarikat Sumai Engineering Serembahan, sebuah anak syarikat di bawah Sumai Group of Companies, telah diberi tanggungjawab untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan dan penenggelaman kapal ini. Sumai Engineering merupakan salah sebuah syarikat milik sepenuhnya Bumiputra yang berpangkalan di Kuala Terengganu. Dengan kepakaran dalam bidang mekanikal dan perkapalan, Sumai Engineering menyahut cabaran ini sebagai salah satu sumbangan mereka kepada hidupan laut dan kerajaan Malaysia. Kerja-kerja pembersihan dilakukan dengan teliti untuk menjaga kebersihan laut. Jabatan Taman Laut Malaysia mendapat kerjasama daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia, Polis Marin Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bagi memastikan kawasan taman laut terus selamat dari sebarang ancaman. Sebanyak 6 buah kapal ronda milik Agensi Penguatkuasaan Malaysia atau Maritim Malaysia diserahkan kepada Jabatan Taman Laut Malaysia untuk dijadikan tukun rekreasi di pulau-pulau terpilih di negara ini. Kesemua kapal berkenaan akan ditenggelamkan secara berperingkat, iaitu setiap satu di perairan Pulau Perhentian, Pulau Redang di Terengganu, perairan Pulau Payar di Langkawi, perairan Port Dickson, perairan Labuan dan perairan di Pulau Tinggi di Johor. Kesemua kapal berkenaan sebelum ini digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM sebelum diserahkan kepada APMM bagi tugas penguatkuasaan. Secara keseluruhannya, kapal ronda itu telah berada di lautan selama 40 tahun sebelum diserahkan kepada Jabatan Taman Laut Malaysia untuk dijadikan tukun tiruan. Kesemua kapal tersebut juga telah tamat tempohnya. Kapal ini ditenggelamkan di kawasan taman laut untuk pembiakan hidupan laut yang sudah pastinya di kawasan itu juga akan dijadikan tarikan baru kepada penyelam dan pelancong yang berkunjung ke pulau itu nanti. Terima kasih kepada pihak APMN yang mendermakan ataupun menghadiahkan kapal-kapal yang mereka tidak gunakan lagi untuk jadikan tukun penyelam. Setelah kapal ini ditunda ke jeti Sumai di Pulau Kambing, kerja-kerja pembersihan dilakukan.
Kerja ini agak rumit kerana kapal ini masih mempunyai enjin. Kesemua minyak-minyak pelincir pada enjin perlu dibersihkan sebelum ia ditenggelamkan. Beberapa proses dilakukan untuk memastikan tiada kotoran dan minyak tumpah ke dalam laut. Setiap bahagian enjin dibuka supaya ia dapat dibersihkan sebelum ia dipasang semula. Dalam masa yang sama, bahagian badan kapal dicuci untuk memastikan tiada sampah dan kotoran tinggal dan mungkin mencemarkan laut. Semua bahan buangan seperti minyak dan kayu dilupuskan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan. Setelah kerja-kerja pembersihan selesai, pihak Jabatan Taman Laut membuat pemeriksaan untuk memastikan kerja-kerja pembersihan dilakukan dengan mengikuti piawaian-piawaian yang ditetapkan. Ini untuk memastikan kapal betul-betul bersih untuk ditenggelamkan dan tiada pencemaran yang akan berlaku di Taman Laut Pulau Redang nanti. Setelah pihak Jabatan Taman Laut berpuas hati dengan kerja-kerja pembersihan, kapal KM Jara ditunda ke tempat penenggelaman sebelum ditenggelamkan keesokan harinya. Kerja-kerja penundaan ini agak rumit dan perlu dilakukan dengan teliti dan berhati-hati kerana laluan kapal ini ditunda adalah laluan yang agak sibuk dan merupakan laluan utama ke jeti Shah Bandar.
Ketika ini juga, program Monsoon Cup sedang berlangsung dan banyak kapal-kapal layar dari serata dunia sedang berlatih. Pulau Redang adalah salah satu pulau yang terbesar dan tercantik di pantai timur Malaysia. Pulau yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti marine dengan keluasan perairan 12,750 hektar ini telah berjaya menarik kedatangan pelancong seramai 109,000 lebih pada tahun 2014. Dianggarkan terdapat sebanyak 138 spesies ikan dan 149 spesies karang serta pelbagai lagi spesies flora dan fauna yang terdapat di perairan ini. Pulau Redang yang terletak di perairan Laut Cina Selatan merupakan salah satu daripada 9 buah pulau yang membentuk Taman Laut Kepulauan Redang di negeri Terengganu, Malaysia serta tapak pemeliharaan penyu yang penting. Pada hari ini adalah yang ditenggelamkan di Pulau Redang di satu kawasan yang kedalamannya 17 meter di kawasan antara Pulau Cupak dan juga Pulau Ekor Tebu di gugusan. Pulau Redang boleh dikunjungi melalui malam dengan bot-bot yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat peranginan di sini. Jaraknya dari jeti Kampung Penari ialah 30 km nautika. Anda juga boleh menggunakan jeti Kuala Terengganu iaitu jeti Shah Bandar dengan menggunakan feri. Rampok tadi. Kapal ini pada mulanya dimasukkan air dengan menggunakan pump sebelum ia dibiarkan tenggelam secara sendirinya. Hasil dari kerja yang teliti, kapal ini tenggelam seperti yang dirancang. Suasana sedih bercampur gembira bermain di fikiran setiap yang hadir menyaksikan proses penenggelaman tersebut. Sedih kerana mengenang jasa kapal ini dalam aktiviti penguatkuasaan di perairan negara dan gembira kerana sumbangannya ini masih lagi tidak berakhir. Ini adalah satu permulaan baru bagi KM Jarak dalam sumbangannya untuk aktiviti pelancongan dan pemeliharaan sumber marin di Malaysia.
Selepas kapal ditenggelamkan, penyelam dari pihak Sumai dan Jabatan Taman Laut turun ke dasar untuk memastikan kapal berada di kedudukan yang sepatutnya. Sebulan selepas penenggelaman kapal, penyelam dari pihak Sumai turun ke dasar laut untuk merakam jika terdapat sebarang perubahan kedudukan kapal tersebut dan juga untuk melihat sebarang kehidupan marin yang berada di pesisir kapal.
Inilah diharapkan supaya inisiatif Jabatan Taman Laut ini berjaya mencapai objektif dan sasaran yang ditetapkan. Semoga pada sedikit masa lagi, lokasi penenggelaman ini bakal didiami oleh banyak lagi ikan ataupun hidupan marin yang lain. Biarlah ianya menjadi rumah atau habitat untuk hidupan tersebut berlindung, membiak dan membesar dengan sebaik mungkin. Bila berlakunya keadaan sebegini, ia semestinya akan memberi manfaat kepada pelbagai pihak. Nelayan mendapat manfaat dengan kelimpahan sumber hidupan marin tersebut, manakala keunikan kawasan juga diharapkan mampu menarik kedatangan lebih ramai pelancong. Ini secara tidak langsung juga dapat memberi peluang kepada penduduk tempatan Pulau Redang sendiri untuk bergiat aktif dalam sektor eko-pelancongan setempat. Melalui inisiatif ini juga adalah diharapkan ia dapat memberi pendidikan dan kesedaran kepada semua pihak untuk terus berusaha dalam mengekalkan dan memelihara khazanah negara ini untuk kepentingan dan faedah sekarang dan masa hadapan.